Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukurillah, begini kita dapat bertemu kembali bagi meneruskan tadabbur secara tematik berdasar kepada buku Hidup Mengabdi, Hidup Berbakti. Itulah tema kita, iaitu tentang pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung kuliah yang lalu. Sebelumnya saya telah menceritakan tentang janji-janji Allah yang akan memberikan kita jannah, kebun-kebun yang penuh dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Jadi salah satu dalam bab kita beribadah ini, mengabdi diri kepada Allah ni, ialah satu syaratnya ialah melalui amal. Makna kita mesti ada bukti amal. Tidak ada dengan hanya angan-angan kosong kita nak masuk ke dalam jannah, kebun-kebun yang penuh nikmat. Tak mungkin, tuan-tuan dan puan. Ingat bahawa Islam itu adalah satu cara hidup yang dipenuhi dengan amal. Di situ yang disebut ibadah tu, yang ibadah itu hasil dari aktiviti. Mana aktiviti itulah yang amal itulah aktiviti hidup kita. Dan secara yang lebih umum, Allah memberi kita kesempatan untuk menukarkan seluruh aktiviti hidup kita ni daripada bangun pagi sampai kita tidur semula, begitulah hari demi hari. Kita boleh menjadikan itu sebagai, itulah bekalan amal kita. Jadikan ia sebagai amal soleh. Jangan kita hanya faham sempit. Kita faham sempit ibadah itu solat, zakat, puasa. Itu ibadat khusus yang Allah tetapkan. Tetapi yang lain-lain juga merupakan ibadah selama mana kita melaksanakan apa saja aktiviti dalam hidup kita ini. Anda faham? Secara umum aktiviti hidup kita ini dengan cara yang benar sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Sebab itu saya selalu menyebut, ibadah ni bukanlah susah dan bukanlah payah. Sebab itu terakhir ni saya ada menulis sebuah buku kecil sajalah. Makna buku yang nipis, tajuk dia, Susahkah Beribadah? Tajuk dia begitu menarik. Dan insya-Allah buku ini saya akan jadikan e-book untuk saya hadiahkan secara percuma kepada masyarakat. Jadi tajuknya apa? Susahkah beribadah? Jadi beramal ni orang mengatakan susah sangat kena beramal. Itu saya kata kena faham dalam konsep yang luas bahawa Allah menilai apa saja yang kita lakukan dalam hidup kita ini ada nilai ibadah. Tetapi yang pentingnya amalan itu, aktiviti itu mestilah kena caranya, betul niatnya. Itu saya kata tadi berbalik. Setiap yang contohlah makan, minum. Itu kan aktiviti manusia biasa dalam hidup ni, aktiviti yang harus. Tetapi ia ada nilai ibadah. Islam memberi dia nilai ibadah kepada makan dan minum. Selama mana niat kita makan minum dengan benar, sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kita makan contoh, Nabi mengajar kita ikut sunnah, nak makan mulakan dengan basmalah. Kemudian ambil makanan dengan tangan kanan. Contoh, makan dengan yang paling dekat pada kita. Itu sunnah yang Nabi ajar. Kita ikut, makan cara itu. Maka dapat jadi ibadah makan kita. Kemudian dengan niat, dengan betul bahawa aku makan nanti untuk aku dapat energi, tenaga. Supaya aku dapat meneruskan pengabdian diri kepada Allah. Maka makan minum kita jadi ibadah, tuan-tuan perempuan. Itulah kata mudah.
Ya, kita nak meraih ganjaran dari sisi Allah, tidak susah. Kemudian saya melihat satu keadaan, tengok begitu sempurnanya Islam itu. Kita bersin. Bersin ni benda yang biasa. Dan bukan kehendak kita. Kadang-kadang dia kejadian yang spontaneous terjadi. Bersin. Bila kita bersin, boleh dapat pahala tak? Boleh dapat ganjaran tak? Boleh. Sebab tu Nabi mengajar, ketika bersin kita mengatakan apa? Alhamdulillah. Kemudian orang yang dengar kita bersin, walaupun dia tak bersin, dia pun boleh dapat ganjaran. Dengan memberi respon doa kepada kita pula. Masya Allah. Begitu indahnya Islam ini, tuan-tuan dan puan. Kita lihat mana di setiap aktiviti hidup kita, ada nilai ibadah. Itu saya kata mudah. Berbual. Contohlah berbual. Setiap orang berbual dalam hidup. Biasalah. Ini biasa. Tetapi ketika mana kita berbual dengan cara yang benar. Itu mana? Cara itu yang menentukan. Dengan niat yang benar kerana Allah, kerana mentaati Allah, maka perbualan kita akan menjadi ibadah. Contoh bagaimana? Kita berbual dengan perkara-perkara yang baik. Tanya apa khabar? Alhamdulillah. Kan timbullah kata kalimah-kalimah yang baik. Kemudian kita bila berbual itu pun ceritakan sesuatu yang ada nilai. Mana bukan berbual orang kita ada menyebut berbual kosong. Berbual kosong tu saya pun tak faham lah apa maknanya. Tapi setiap berbualan tu sepatutnya ada isi dia, ada value dia. Maka value itu Allah nilai. Selama mana perbualan kita itu ada manfaat bagi dua pihak. Kurang-kurangnya berlaku proses nasihat menasihati. Maka dia dah ada nilai ibadah. Sebab Allah bersebut dalam surah Wal-Asri. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mana dia ada proses nasihat menasihati, ingat mengingati. Ada nilai-nilai tazkirah di dalam perbualan kita. Maka perbualan itu menjadi ibadah. Itu saya kata. Apa lagi kita nak sebut dalam hidup hari-hari kita? Bergerak, berjalan. Contohlah berjalan, semua orang berjalan. Tapi kita berjalan dalam hati kita ingat, tengok keliling, lihat Masya Allah cantiknya alam ni. Kan kita sebut nama Allah, Subhanallah. Ibadah. Jadi susah ke? Mudah. Mudah dan murah, tidak ada kos. Jadi kalimah dalam hidup ni yang kita boleh amal yang biasa ialah mengingati Allah. Nak mulakan apa saja, bismillah dah. Menjadi ibadah. Jadi demikianlah. Jadi Allah, mari kita sama-sama membaca surah Al-Baqarah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang beriman kepada perkara gaib. Kemudian mereka mendirikan salat. Kemudian mereka juga membelanjakan, menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ini ayat ni menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebab ayat kedua tu tentang Allah sebut hudan lil muttaqin. Al-Quran itu hudan lil muttaqin. Jadi orang muttaqin itu siapa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu ialah orang yang beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan salah dan berinfak dengan apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Nak menunjukkan bahawa ayat ini nak menjelaskan bahawa kita ini ada dua. Itu sebabnya dua kena ada. Yang pertama itu frasa awal ayat ini menjelaskan tentang iman. Dan iman itu mestilah kepada perkara gaib. Sebab apa? Benda nyata tak payah iman. Dah nampak depan kepala. Sebab tu orang kafir ni tak beriman sebab dia tak nampak. Allah dia tak nampak. Malaikat tak nampak. Hari kiamat tak nampak. Maka mereka tak mau beriman. Kita bezanya orang yang beriman ni tak nampak pun kita percaya. Kita yakin. Itulah sebab dia sebut yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Akhirat. Belum nampak lagi. Alam kubur pun belum nampak. Cuma kita nampak kuburan, nampak. Tapi kehidupan di alam kubur kita tak pernah lalu lagi. Jadi begitulah
Itu semua termasuk apa yang disebut sebagai perkara gaib. Kemudian ayat ni walaupun pendek jelas. Allah menunjuk selepas beriman, pertama dia solat, yang kedua berinfak. Solat dan infak ini mewakili ibadah, mewakili pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut sebagai ibadah-ibadah yang khusus yang Allah sebut. Sedangkan makna ibadah luas, sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, bahawa apa saja aktiviti hidup kita boleh menjadi ibadah selama mana kita lakukan dengan niat yang benar, mentaati Allah dan Rasul. Kemudian kita lakukan dengan cara-cara yang benar. Sebab itu Islam itu sebut ad-din, cara hidup. Segala sesuatu yang kita nak buat ada caranya. Itu sebab kita kena faham bahawa ad-din itu cara hidup. Sebab apa saja ada caranya. Nak berekonomi ada caranya. Pendidikan ada caranya. Sosial ada caranya. Jadi cara-cara itulah yang disebut ad-din. Ataupun ada sistemnya. Kemudian mari kita melihat pula. Sedangkan Allah kata orang kafir itu dia berbeza dengan orang yang beriman. Itu kita lihat surah yang sama, surah Al-Baqarah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Dan sekelungan daripada manusia itu ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhirat. Padahal mereka tidak beriman. Ini ayat tentang orang munafik. Saya nak menunjukkan bahawa ayat ni, tadi di ayat yang pertama Allah sebut orang yang beriman itu, dia beriman kepada yang gaib, kemudian dia tidak berhenti di situ. Dia kena beramal. Itulah salat dan infak tadi. Sedangkan dalam ayat ini, ayat 8 tadi Allah cerita, ada segolongan manusia dia mendakwa dengan lisan. Sebab itu disebut menggunakan kata yaqulu. Maknanya yaqulu ni dia bercakap. Menzahirkan dalam bentuk lisan dia. Kalimah-kalimah dia. Dia mengaku apa? Dia kata, aku beriman pada Allah. Aku beriman pada hari kiamat. Tapi ayat akhir menyebut, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Hakikatnya mereka tidak beriman. Kenapa? Apa bezanya? Sedangkan mereka dakwa mereka beriman. Bezanya kerana mereka hanya mendakwa beriman dengan mulut, dengan lisan. Tetapi mereka tidak menzahirkan dengan amal. Mereka menyembunyikan kekufuran. Itulah yang kita panggil munafik ini. Orang kafir, dia kufur pada Allah. Tapi dia zahirkan kekufuran dia. Orang semua tahu dia kufur. Senang. Tetapi golongan munafik ini bahayanya kerana mereka ini hakikatnya tak beriman, kufur. Tetapi menyembunyikan kekufuran itu dengan cara hipokrit. Lidah mengatakan, oh kami orang beriman, kami juga percaya pada akhirat. Tapi hakikatnya mereka tak beriman. Kenapa? Mereka tak ada apa di situ. Mereka tidak ada amal orang beriman. Mereka tak salat. Mereka tak ikut segala perintah Allah. Ya? Malah sebaliknya bila mereka ni ayat-ayat berikut menceritakan, mereka ini depan orang beriman, ya mengaku beriman begitu-begitu di hadapan Nabi. Tapi di belakang mereka mengutuk, menghina, macam-macam dia buat. Inilah sifat orang-orang munafik. Jadi jelas. Apa yang saya bawa adalah nak menjelaskan bahawa iman itu mesti dengan amal soleh. Kalau tidak, dia bukan namanya iman. Beriman, sebab tu dia selalu dekat beriman, beramal soleh. Kerana apa? Iman itu mesti dibuktikan. Dakwaan itu mesti dibuktikan. Dan buktinya ialah amal soleh. Kerana itu kuliah kita pagi ini insyaAllah. Saya akan buat beberapa nota catatan.
sekadar itu kuliah kita pagi ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada esok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.